Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله
محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami. Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin, ya Hafiz, ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah, dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'arifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala perintah-perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin,
Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad. Ya Hayyu Ya Muhyi Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa, engkaulah tempat meminta. Wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkala kami, Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya. Allahumma tahhir qulubana minal nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perhatikanlah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindari. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami. Jangan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau juara Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan di antara hati-hati ini. Tunjukkan kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'arif, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjalanan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, rezekilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat, baginda semua. Allahumma ighfir lana lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwwika wa aduwwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma adhil asyirka wal musyrikin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang musyrik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan pukulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab dan gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا
وينشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Oke, kita sambung hari ini. Kita sudah sampai kepada bab yang kedua. Bab yang kedua. Dan surat 11. Kita surat 11. Di dalam buka surat yang telah lalu, kita dapat mengetahui tentang syurga, diberitahu kepada kita tentang syurga, keadaan dalam syurga. Saya apa tu? Macam itulah ya. Kita pun akan okey, kita dah sampai kepada bab yang kedua tentang anak kunci syurga. Dalam mungkin kita boleh kata pelajaran kita yang telah lalu itu kita ditunjukkan tentang nikmat syurga yang ada disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya saja, banyak lagi ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang nikmat syurga. Nikmat syurga ada disebut di dalam Al-Quran, banyak tempat. Ini sikit saja yang disebut di sini. Jadi kita dapat, walaupun sedikit, kita dapat mengetahui tentang macam-macam nikmat yang Allah berikan kita di dalam syurga. Itu yang kita boleh simpulkan. Nikmat itu iaitu nikmat yang mala ainun ra'at. Mala ainun ra'at, mata tak pernah lihat itu. Mata tak pernah lihat. Nikmat tu. Mala ainun ra'at wala uznun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kesimpulannya, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati kita. Itu kesimpulan daripada nikmat yang Allah beri kepada seorang yang beriman, seorang yang bertakwa di dalam syurga. Kemudian setelah kita mengetahuinya, maka kita nak tahulah macam mana kunci yang boleh membawa kita kepada boleh masuk syurga ni. Mana dia kunci-kunci dia? Miftah. Dia kata di sini kunci syurga. Bab yang kedua ni kunci syurga. Miftahul jannah. Yang akan kita lihat selepas ini dalam hadis disebut miftah. Miftah apa? Anak kunci.
Kita belajar dalam bahasa Arab miftahun. Miftahun tu anak kunci. Miftah. Miftah jamak dia mafatih. Kunci-kunci. Jadi kunci-kunci syurga. Dia kata ada sini 3 kunci utama syurga. 3 kunci utama syurga. Pertama, 3 kunci utama syurga. Tiga kunci utama syurga. Pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dia tu tahu dah. Dia pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itulah apa? Kita mengucap syahadah. Syahadah. Dah ada balik habis ya. Setaranya syahadah. Tapi kita nak tengok apa dia fadilat. Fadilat syahadah. Fadilat asyhadu an la ilaha illallah. Fadilat la ilaha illallah. Waktu kita buka banyaknya fadilat dia. Ya Allah, tak tahu lagi aku selama ni fadilat dia macam tu. Aku tahu mengucap lama dah daripada dulu, tapi duk apa ni, buat ringan-ringan aja. Tak buat apa-apa pun. Mana? Macam tu saja. Mana pergi macam tu saja hari-hari yang berlalu ni tanpa kita isi dengan katakan kita mengikut fadilat yang ada pada la ilaha illallah. Okey. Dalam sini disebut setiap orang inginkan syurga, lebih-lebih lagi orang yang beragama, kerana mendapatkan syurga berarti mendapat tempat terbaik yang abadi di alam baka. Namun syurga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kunci. Kita tengok pun di sini sikit je penjelasan tentang apa ni? Kunci syurga itu adalah apa ni? Bersyahadah kan. Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah terdapat 3 kunci utama untuk membukanya. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah", miftah anak kunci. Miftahul jannah. Jannah semua tahu dah, disebut dah jannah tu syurga. Miftah tu anak kunci. Miftahul jannah ialah apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Adalah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Menurut Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki, syahadah itu mana apa? Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah. Penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dengan sepenuh keyakinan, ia adalah merupakan asas kepada kunci syurga. Kerana penyaksian tersebut merupakan asas utama untuk melayakkan seseorang itu dapat ke syurga atau tidak. Tanpa akidah yang benar, semua amal kebaikan manusia tidak memberi apa-apa makna serta tidak menjamin keselamatannya di akhirat. Jadi ini adalah berkait rapat dengan akidah, iaitu kepercayaan. Akidah kita itu kepercayaan kita hendaklah kuat. Itu kita percaya la ilaha illallah, tiada Tuhan, tak ada Tuhan lain, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha, tidak ada, ilaha itu makna tiada ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang disembah melainkan Allah. Illallah. Apa pentingnya syahadah sehingga Rasulullah bersabda, man mata,
Sesiapa yang mati, wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia meyakini bahawa ya'lam, dia tahu, dia yakin, dia tahu dengan yakin annahu, bahawa tiada Tuhan, annahu la ilaha, bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka dakhalal jannah, dia akan dapat masuk syurga. Sesiapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimah tersebut dengan penuh yakin ni, bukan sebut itu saja, penuh yakin hati dia bahawa tiada Tuhan selain Allah, maka itu merupakan tanda bahawa dia akan menempati syurga di akhirat kelak. Itu saja yang terisi di dalam buku ini mengenai kunci kepada syurga ialah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di sini saya nak bawa lebih sedikit, iaitu tentang syahadah ni tadi ya. Syahadah iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita tidak tengok di sini ya. Dua kalimah syahadah. Mana dua kalimah syahadah ialah dua ayat pengakuan yang diucapkan dengan lisan. Dua ayat pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan seorang itu Islam. Dua pengakuan. Itu maksud dua pengakuan di sini ialah satu, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika seseorang yang bukan Islam membaca dua kalimah syahadah dengan bersungguh-sungguh, yakni membenarkan apa yang diucapkan dan memahami ucapannya, maka masuklah dia dalam agama Islam. Seterusnya wajib baginya mengerjakan 5 rukun Islam. Kalau orang masuk Islam, mana di depan lagi ke imam ke, dia akan mesti sebut dua kalimah syahadah ini. Dua ni. Tak boleh satu je. Tak boleh asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Dia kena dua-dua. Kena dua-dua sekali. Kalimah syahadah ini mengandungi dua perkara. Kalimah syahadah merangkumi dua perkara. Satu ialah syahadah tauhid. Apa makna syahadah tauhid? Itulah menyaksikan keesaan Allah SWT. Sebab kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah saja. Allah saja. Mana syahadah tauhid. Yang kedua syahadah rasul, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan tentang menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang akan memasuki agama Islam, dua kalimah syahadah ini mesti diucapkan bersama-sama, iaitu berturut-turut dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita tengoklah kalau Bakir Naik tu dia selalu mensyahadahkan orang kan, mesti dua-dua tu disebut turut-turut. Tak boleh sebut hari ni asyhadu an la ilaha illallah, nak taruh esok pula wa asyhadu anna Muhammad. Tak boleh, kena berturut-turut terus. Sambung terus. Bagi orang yang tak menjadi Muslim, pertama sekali dia mesti mengucapkan dua kalimah syahadah dengan memahami maksudnya. Dia kena faham. Dia tak tahu apa. Satu ada dia mesti tak tahu apa dia aku cakap ni. Mana dia kena tahulah. Mesti fahamlah maksud tu. Mana bahawa dia sedang bersyahadah itu untuk nak mengakui bahawasanya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan kerana bisu. Kalau dia bisu atau kerana sesuatu keuzuran atau kerana ajal telah mendahuluinya, padahal hatinya sudah beriman,
mereka itu mukmin di hadapan Allah dan dengan izinnya akan selamat kelak di akhirat. Namun bagi orang yang enggan mengucapnya, mereka tetap berada dalam kekufuran. Adapun maksud Islam ialah tunduk menyerah diri kepada Allah dengan ikhlas. Saya nak minum tak? Ini pasal degil, saya apa? Batuk kena mai buat juga. Yang saya dah 3-4 hari ni. Macam ni. Saya dah pergi cek dengan anak, dah cek apa ni? Buat apa tu? Orang panggil? COVID pun tak ada apa. Saya pun dah takut. Tak ada apa, tak apa. Ha? Apalah. Selagi kita dapat keluar suara tak apa. Ya Allah, mana pula? Hilang pula. Sampai tunduk menyerah diri pada Allah. Sekejap. Okey. Kalau sampai bagi orang yang akan keterangan. Bagi orang yang hendak menjadi Muslim, pertama sekali dia mesti mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan memahami maksudnya. Ya. Dan orang yang tidak dapat mengucapkannya dengan lisan kerana bisu atau kerana sesuatu, keuzuran atau kerana ajal telah mendahuluinya, padahal hatinya sudah beriman. Ajal mendahului dia, tapi dia dah beriman. Mereka itu mukmin di hadapan Allah dan dengan izin Allah. Dengan izin Allah juga lah. Dah akan selamat kelak di akhirat. Namun bagi orang yang enggan mengucapkannya, mereka tetap berada dalam kekafiran. Seperti mana kita faham daripada bapak saudara Nabi tu kan, bila Nabi Talib bila Nabi pujuk dia, ucaplah pakcik, ucaplah, dia tak mahu. Dia tak ucap. Maka mereka itu tetap dalam kekafiran. Ya, sebab kafir lah dia memang kafir. Tapi oleh kerana dia dia membantu Nabi, dia menolong Nabi, dia sayang pada Nabi, maka Allah bagi sikit keringanan pada dia lah. Ringan-ringan teruk juga lah kan. Duduk atas selipar api juga. Selipar api itu paling ringan sampai menggelegak sampai mendidih otak-otak. Tu paling ringan. Ya. Ya. Mak batuk. Dia orang dalam zaman fatrah. Sebab zaman Nabi tak ada lagi. Tidak dilantik sebagai Nabi lagi. Apa? Mereka pun memang beribadah mengikut Nabi Ibrahim punya ni kan? Agama. Okey. Ini memang saudara dia tu ada maknanya pada masa tu Nabi sudah dilantik menjadi rasul. Dia sayang tapi itulah. Itu sebab Allah kata dalam Al-Quran tujuh khas pada di ayat itu innaka la tahdi man ahbabta. Engkau
wahai Muhammad, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang. Dapat beri hidayah kepada orang yang engkau sayang. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dia nak, kan. Jadi itulah apa dia sangat memang terasa lah, sebab bapa saudara dia tak dapat mengucap. Kemudian lepas tu lepas tu dia kata lagi, tak apa, aku nanti akan minta ampun kepada Allah bagi pihakmu, minta ampun. Kata Allah, kata jangan, Allah tegah, tak boleh. Sebab orang kafir tu tetap dia kafir. Tak payah minta ampun. Maksud dia. Itulah. Itulah. Iman dan Islam tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman, Islam. Sebab dia ada dua di sini. Apabila dia sudah mengucap dua kalimah syahadah, dia diikuti oleh dua benda, iaitu iman, Islam. Maknanya dia kena ikutlah apa dia rukun iman, apa dia rukun Islam. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 tu, dia mesti ikut. Sukar bagi kita hendak membezakan antara kedua-dua hal ini. Ini kerana seseorang tidak dapat dikatakan mukmin jika dia tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga seorang itu tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi agama sekiranya ia tidak beriman. Kita kena dua-dua ada. Iman dengan Islam kena ada. Bagi menjelaskan arti iman dan Islam, ini dibuat kesimpulan begini. Berikrar dengan lidah tentang adanya Allah. Al-iqraru bil lisan. Maknanya apa ni? Iman dan Islam itu al-iqraru bil lisan. Mana? Kita ikrar dengan lidah, mengaku dengan lidah tentang adanya Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh senyap je. Lisan kita, lidah kita mengaku. Hati membenarkan. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, tak ada Tuhan maka Allah, makna dalam hati ni memang memahami bahawasanya tak ada Tuhan lain, tak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Dan hati membenarkan apa yang diikrarkan. Itulah oleh lidah, yang diikrarkan oleh lidah. Kemudian anggotanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kita sebut ada 3. Al-iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar bil lisan, wa tasdiq. Tasdiq makna percaya. Yakin ni dalam hati ni, yakin. Apa yang kata tadi, yakin dalam hati. Yakin ya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita ikuti dengan amalan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu yang dikatakan al-amal bil jawarih. Mana kita beramal dengan tubuh badan kita, kita semayang, kita puasa, apa semua tu. Jadi kena ada 3 tu. Mana cukup makna iman. Ya. Kemudian di sini saya nak tambah sikit. Mengenai apa ni? Okey, mengenai la ilaha illallah. Ya, nak tambah sikit. Kemungkinan dengan penambahan ini akan menambahkan kepada kita untuk memahami tentang anak kunci yang pertama ini, iaitulah yang kita katakan sebagai syahadah, iaitulah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Kita lihat kepada fadilat la ilaha illallah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah ilal mizan fayakhruju lahu 99 sijillan
kullu sijillin minha maddul basar khatayahu wa zunubuhu fayud'u fi kaffihil mizan fi kaffatil mizan summa yakhruju qirtasun mislul anmulah fiha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayud'u fil kaffatil ukhra fayarjahu ala khataya. Apa dia? Pada hari kiamat, pada hari kiamat ada seorang yang dihadapkan ke timbang, ke mizan. Lalu seorang tu kita lah. Pada hari kiamat esok seseorang akan dihadapkan ke penimbang. Mizan tu penimbang. Kita lah. Lalu dikeluarkan lembaran amalnya 99 berkah. Lembaran amal 99 berkah tu dia nak cukup tak. 99 berkah. Tiap satu berkah tu macam benda yang diikat kan. Tiap satu berkah selebar pandangan mata. Oh. Kalau digulung-gulung atas sampai batu boleh ikut. Di dalamnya semua dosa-dosa. Bayangkan, bayangkan kita. Nauzubillah. Kalau ni tapi macam itulah. Semuanya dosa-dosa. 99 berkah itu semuanya dosa-dosa. Maka diletakkan di timbang. Sebab timbang, kalau timbang dia ada dua kan? Timbang dua. Dia ada dua. Letak yang 99 berkah itu letak sebelah. Kemudian di bahagian yang lain dibawa kertas satu lagi, penimbang satu lagi. Dibawa kertas selebar hujung jari. Selebar hujung jari. Berisi dalam kertas yang sebesar hujung jari itu berisi syahadat. Syahadah apa? La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada tulis apa ni? La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya. Tiba-tiba kertas kecil itu dapat mengalahkan beratnya bekas-bekas berkah-berkah yang banyak tadi. Dia boleh mengalahkan. Dia jadi berat. Yang 99 berkah tadi ringan. Syahadah itu beratnya, mana mengalahkan beratnya berkah-berkah yang banyak tu dan menghapus semua dosa-dosa. Menghapus semua dosa-dosa. Begitulah. Kita takjub. Kita rasa sangat takjub. Selama ni kita buat tak aja dengan la ilaha illallah. Kita buat ringan saja padahal benda tu duduk di mulut kita ya, ni. Kita boleh sebut. Tapi pasal apa tak keluar? Ni sejak hari ni kena keluar lah. Kena keluar selalu. Kena sebut selalu. Ya? Ingat, sebab timbangannya sangat berat. Kan, la ilaha illallah sahaja. La ilaha illallah. Syahadah. Tu. Timbangan yang membawa timbangan yang berat. Yang kita boleh masuk syurga. Yang dikatakan tanpa hisab, tanpa azab. Kan? Itu satu. Ya, mana kita kena faham lah. Apa kita sebut tu la ilaha illallah. Dalam hati. Kita dalam hati kita sebut tu. Mana kita sebut tak ada Tuhan lain disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasul Allah. Dia sebut tadi kan? La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam yang sebesar jari ini, kertas yang sebesar jari ini yang tertulis begitu yang telah membawakan berat timbangan itu, berat lagi daripada 99 berkas yang penuh dengan dosa-dosa semua. Itu satu ya. Itu kejut kita.
Aku buat tahu aja zaman. Padahal aku duduk saja aja, mata aku tengok sana tengok sini, tapi tak teringat nak isikan dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Kan? Itu pertama Ingat nak cerita dia? Boleh balik cerita kat cucu ni. Cucu boleh cakap la ilaha illallah, boleh? Cerita kat dia. Buatlah. Akan memberatkan iman. Lagi riwayat dengan sanadnya daripada Al-Muttalib bin Hansab berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Apa dia? Afdalu ma qultu, seutama-utama, seafdal apa yang aku baca, afdalu ma qultu, apa yang aku sebut, apa yang aku kata. Ini sabda Rasulullah. Afdalu ma qultu, seutama-utama ataupun seafdal yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi yang sebelumku, wan nabiyyuna min qabli, apa dia? La ilaha illallah. Nabi sendiri buat ni, afdalu ma qultu, aku kata, sebab baik yang aku kata, dan para nabi, wan nabiyyuna min qabli, dan para nabi yang sebelum aku, kami berkata la ilaha. Kedua. Lagi ada cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, ini seorang perawi hadis yang sangat masyhur dan perawi hadis yang sangat dipercayai. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril turun sambil membaca ayat. Apa dia? Malaikat turun sambil baca ayat apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dalam surah Ibrahim ayat 48. Malaikat Jibril turun sambil baca ayat ni, iaitu apa maknanya? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari diganti bumi, tubaddal. Kita pun kata haji badal kan, haji badal. Perkataan tu daripada itulah root dia, badala. Pada hari diganti bumi, al-ard, diganti bumi dengan bumi lain, ghairal ard, dengan bumi lain. Demikian pula langit, sama juga, langit diganti, bumi diganti. Pada hari itu apa berlaku? Semua makhluk menuju kepada Allah. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua makhluk menuju kepada Allah yang Maha Esa dan berkuasa memaksa. Al-Qahhar, berkuasa memaksa. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Nabi bertanya kepada Jibril, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Bagaimana keadaan kita di hari kiamat nanti? Jawabnya, Jibril jawab, ya Muhammad, mereka berada di atas bumi yang putih. Belum pernah orang berbuat dosa di sana. Maka apabila mengaum, neraka jahanam tu dia bunyi kan, dia bunyi. Neraka jahanam akan bunyi satu kali. Maka para malaikat lari berpegangan pada aras. Dia takutnya, pada gerunnya, malaikat berlari.
berpegangan pada arash. Ini pada arash Allah. Dan tiap malaikat berdoa. Dah dengar bunyi apa ni? Neraka jahanam tu lari. Itu sambil berdoa, ya Tuhan, aku tidak minta sesuatu kecuali keselamatan diriku. Tak selamat diri sendiri ya. Sedang bukit bagaikan bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan. Dan serta kalau hari kiamat tu bukit dah jadi apa, hancur semua kan, terbangan. Kemudian sedang bukit bagaikan bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan. Sedang bukit menjadi cair. Bukit jadi cair kerana takut dari neraka jahanam. Maka didatangkan jahanam. Neraka jahanam didatangkan, bunyi lagi, menggaung lagi satu kali. Dipertahankan oleh 70,000 malaikat. Tu. Bila bunyi itu dipertahankan oleh 70,000 malaikat yang memegang kendalinya, yang ada tali dia, sehingga dihadapkan kepada Allah, lalu diperintahkan. Dipegang itulah, pegang neraka tu, dipegang oleh apa ni, 70,000 malaikat memegang kendali dia sehingga dihadapkan kepada Allah, lalu diperintahkan kepada neraka itu, hai jahanam, bercakaplah. Lalu ia bercakap, jahanam itu bercakap. Apa dia cakap dia mula-mula? La ilaha illallah. Cakap dia pertama, la ilaha illallah, demi kemuliaan dan kebesaranmu ini, hari aku akan membalas orang-orang yang makan rezekimu dan menyembah lain daripada-Mu. Aku nak balas hanya orang yang apa ni, menyembah. Tidak dapat melalui aku, kata jahanam tu, kata neraka jahanam tu. Tidak dapat melalui aku siapa yang tidak mempunyai surat kebenaran. Tak dapat lalu. Siapa yang tak dapat surat kebenaran? Siapa tak dapat pas? Apa dia pas surat kebenaran tu? Nabi SAW bertanya, ya Jibril, apakah surat kebenaran hari kiamat itu? Jawab Jibril, terimalah kabar baik hai Muhammad, kerana umatmu mempunyai surat kebenaran menyeberang jahanam. Ada surat kebenaran. Iaitu apa? Siapa percaya la ilaha illallah, maka ia dapat menyeberang jahanam. Lebihan umat Nabi Muhammad yang kita sendiri kita tak tahu aja. Biasa aja. Padahal itu sekali, begitu sekali tingginya, besarnya ucapan la ilaha illallah ini. Maka siapa yang percaya la ilaha illallah, maka ia dapat menyeberang jahanam. Lalu Nabi SAW bersabda, alhamdulillah yang memberi ilham syahadah la ilaha illallah. Dua dah. Tengok. Kejut kita, besar sekali ya. Nak lalu immigration tak boleh. Ada ni. La ilaha illallah ni kita percaya betul-betul. Macam Buddha kata, kita percaya betul-betul, jangan sebut relak aja. Ingat dalam hati, tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita ikut perintah Allah. Kita tinggal apa yang Dia larang. Itu. Okay, habis cerita tu. Berapa cerita dah kita dapat? 2-3 cerita dah. Kan? Ini cerita lain pula. Kita berjinak-jinak pula dengan ayat Al-Quran. Itulah dalam surah Ghafir atau surah Mu'min. Cuba tengok dalam Al-Quran. Surah Ghafir atau surah Mu'min. Surah Ghafir muka surat 467. 16 sana, tengok. Surah 467. Surah Ghafir. Surah ke-40. Amin.
perenggan yang akan datang itu berkenaan dengan surah itulah. Itu surah Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Betul-betul. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Penurunan 467. 467. Surah Ghafir. Sebab apa? Atha bin Abi Rabah berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ayat dalam surah Ghafir ni, surah Mukmin juga dinamakan kan? Ghafir ni dinamakan juga. Kepada Ibnu Abbas, kita dah kerap apa ni diperdengarkan dengan penama ini, itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah dan sentiasa selalu berada di hadapan Rasulullah. Lebih-lebih lagi ketika turun wahyu, dia lah tahu mula-mula ayat tu, dan dia lah tahu tentang apa yang kita kata Rasulullah doa kat dia masa kecil tu, Allahumma ya Rabb, Allahumma alim tu yang alim takwil tu. Betul? Doa dia. Alim takwil tu. Faqih fi din. Faqih fi din. Anna fahamkanlah dia ni Abdullah Ibn Abbas ni. Ibn Abbas ni. Fahamkanlah dia. Faqih fi din dalam agama. Dan ajarkanlah kepada dia takwil, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Alim takwil itu sebab dia cakap. Walaupun kita tengok dalam Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Inilah Atha bin Abi Rabah ni, itulah betul-betul sahabat Rasulullah. Dia kata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat inilah Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz zambi. Dia tanya tentang tu. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang tu dia tanya tentang tu. Ghafiriz zambi. Allah yang mengampunkan dosa. Wa qabilit taub. Allah yang menerima taubat. Syadidil iqab. Allah yang sangat keras siksaannya. Syadidil iqab. Zid tauli. Kepada yang mempunyai nikmat, Allah yang punya nikmat. Tidak ada Allah. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Jadi bila ditanya, jawab Ibnu Abbas. Ibnu Abbas jawab. Apa ghafiriz dzam? Yani Allah mengampun dosa orang yang percaya kepada la ilaha illallah. Ayat ni ya. Pegang ayat ni. Ghafiriz dzambi. Maknanya dia Allah mengampun, ghafur, mengampun dosa orang yang percaya kepada la ilaha illallah. Qabilit taubi. Menerima taubat, dan juga Allah menerima taubat orang yang percaya kepada la ilaha illallah. Lagi, dan sangat keras siksa. Syadidil iqab. Allah itu sangat keras siksanya pada orang yang menentang, menolak la ilaha illallah. Itu
kuat sekali. Makna di sana kuat sekali. Makna itu yang dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu. Jadi apabila kita faham demikian, maka seharusnya setiap orang membaca la ilaha illallah dan mintalah kepada Allah siang malam semoga tidak tercabut iman. Supaya tidak tercabut iman kita. Sebab itu menunjukkan kepada iman. La ilaha illallah itu menunjukkan kepada kepercayaan kita kepada Allah. Supaya tidak tercabut iman kita, sentiasalah kita, selalulah kita ini lazimkan dengan la ilaha illallah siang malam. Dan selalu menjaga diri daripada maksiat. Kan bila kita sentiasa ada pada diri kita tu la ilaha illallah, memang diri kita akan terhindar daripada maksiat. Kita nak buat maksiat sesuatu yang menunjukkan durhaka kita kepada Allah. Kita tak sampai hati nak buat, tak boleh sebab kita dalam diri kita sudah ada. Kita percaya kepada Allah. Ya. Sentiasa dapat menjaga kita daripada selalu menjaga diri daripada maksiat. Sebab banyak orang yang telah mengucap la ilaha illallah tapi pada akhir umurnya tercabut iman. Tercabut iman kerana apa? Amal perbuatan mereka yang jahat, yang busuk sehingga mereka mati. Amal. Itulah kita. Kita mengucap la ilaha illallah pada akhir hayat, tercabut iman. Kita takut sangat-sangat bahawasanya di akhir hayat kita, iman kita tercabut. Walaupun sebelum tu kita bergelut bersungguh-sungguh mengucapkan la ilaha illallah, memahami la ilaha illallah. Tapi akhirnya tercabut kerana amal perbuatan yang jahat, yang busuk. Sehingga ada yang mati dalam keadaan kafir. Sungguh tiada balak yang lebih besar. Tiada balak yang lebih besar daripada seorang pada mulanya namanya telah tercantum dari kaum muslimin, tiba-tiba pada akhir umurnya terbalik dalam kaum kafir. Dan itulah kerugian yang sebesar-besarnya yang kita takut. Sentiasa diingatkan. Akidah kita jangan sampai tercabut. Kepercayaan kita kepada Allah. Jangan sampai ternoda dengan perkara-perkara yang maksiat yang boleh membawa kepada hancurnya iman kita. Bukannya penyesalan itu bagi orang yang penyesalan bukan bagi seorang yang keluar dari gereja lalu masuk neraka, itu memang dah jelas dah kan. Tapi yang sangat menyesal bagi orang yang keluar dari masjid lalu masuk neraka. Inilah yang kita takut. Inilah yang kita takut. Keluar dari masjid tapi lalu masuk neraka. Dan itu tentulah disebabkan oleh amal perbuatan sendiri. Maka ada kalanya seorang terjerumus dalam hal. Kadang-kadang kan ada orang kadang-kadang terjerumus dalam hal harta orang. Kemudian sebelum dia sempat minta halal, tiba-tiba mati. Atau seorang terjadi pertengkaran. Katalah pertengkaran suami isteri contohnya, hingga jatuh dalam keadaan haram. Tetapi ia sayang nak menceraikannya kerana sudah banyak anak sampai mati dalam keadaan haram itu. Dan ada kalanya iman tercabut sebelum tiba maut, yang pasti akan tiba secara mendadak yang kamu tidak mengetahui bilakah saatnya.
ketahui umur ini sedikit, sedangkan penyesalan akan kamu derita sangat lama. Maka perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah. Perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Al-Hasan Al-Basri berkata, la ilaha illallah itu harga syurga. Ini Hasan Al-Basri berkata, la ilaha illallah itu harga syurga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, halil jannati samanun? Ya Rasulullah, adakah ada harga untuk syurga tu? Adakah ada harga untuk syurga tu? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am. Ya. La ilaha illallah. Itu dah harganya. La ilaha illallah. Okey. Harga jannah. La ilaha illallah. Selain daripada itu tentang syafaat. Siapa yang lebih dulu dapat syafaat? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah. Abu Hurairah yang suka buat kucing, Abu Hurairah. Buat kucing. Abu Hurairah. Ya Rasulullah. Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asbaqun nas ila syafaatik? Ya Rasulullah, siapa yang lebih dulu mendapat syafaat daripada semua manusia, dari semua manusia, yang lebih dahulu mendapat syafaat dari semua manusia? Apa jawab Rasulullah? Man asbaqun nas ila syafaatik? Apa jawab Rasulullah? Man qala la ilaha illallah. Jawabnya, orang yang lebih dulu mendapat syafaat dari semua manusia dan kalangan manusia ini adalah siapa yang man qala la ilaha illallah, siapa yang menyebut, mengucapkan la ilaha illallah khalisan min nafsihi, benar-benar ikhlas dari hatinya. Benar-benar ikhlas disebut tu, benar-benar ikhlas datang daripada hati dia. Dapat syafaat. Dapat syafaat. Mujahid ketika menerangkan ayat, Mujahid juga seorang ahli tafsir, ketika menerangkan ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, akan tiba saat di mana orang kafir ingin menjadi orang Islam. Orang kafir ingin nak jadi orang Islam. Qala rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu Ustazah tutup suara. Okay. Ustazah yang tak saya ingat saya punya masalah. Ustazah ni problem dia. Datin Haziat. Okey. Neraka. Siapa yang berkata la ilaha illallah, dikeluarkan daripada neraka orang yang biasa sebut la ilaha illallah. Kemudian pada ketika itu orang-orang musyrikin kata ya laitana kunna muslimin. Pada ketika itu orang-orang musyrikin berkata, mereka melihat orang yang menyebut la ilaha illallah itu boleh keluar daripada neraka. Jadi mereka pun kata, aduhai, kiranya kami dulu beriman. Alangkah baiknya kalau dulu kami beriman. Menyesal lah. Tak guna dalam menyesal. Kemudian lagi. Atau mengertikan firman Allah. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Ya'ni siapa ayat ini ya, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang ke akhirat membawa hasanat. Man jaa, siapa yang datang ke akhirat membawa al hasanat.
al-hasanat falahu khairum minha, maka baginya adalah lebih baik minha daripadanya. Yakni ditafsirkan, yakni man qala la ilaha illallah falahul jannah, maka siapa yang menyebut la ilaha illallah maka dia mendapat syurga. Wa man jaa bis sayyi'ati, sesiapa yang datang di akhirat membawa kejahatan, man jaa bis sayyi'ah, siapa yang membawa kejahatan yakni syirik, maka fakubbat wujuhuhum finnar, maka akan tersungkur wajahnya di dalam neraka, akan tersungkur wajahnya di dalam neraka. Al-Hasan Al-Basri ketika mengertikan al-jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, tiada balasan bagi orang yang berbuat baik, itu yang percaya kepada la ilaha illallah melainkan syurga. Ini balasan kepada orang yang percaya kepada la ilaha illallah adalah syurga. Ibnu Abbas berkata, ini Ibnu Abbas lagi cerita daripada dia. Pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ini cerita jalan cerita ni kadang-kadang sedap apa ni Ibnu Abbas cerita. Satu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Muhammad, Tuhan menyampaikan salam kepadamu dan bertanya. Allah bagi salam kat Nabi kita. Dan bertanya, mengapakah engkau terlihat sedih, risau, padahal Allah lebih mengetahui. Allah tanya saja, padahal Allah tahu. Mengapa engkau terlihat dalam keadaan sedih, risau? Apa jawab Nabi? Ya Jibril, saya sentiasa berfikir keadaan umatku. Saya sentiasa berfikir keadaan umatku pada hari kiamat. Ditanya, apakah urusan orang-orang kafir ataukah urusan orang-orang Islam? Jawab Nabi SAW, ya Jibril, urusan orang-orang yang telah mempercayai la ilaha illallah. Aku fikir itulah urusan, itu mengenai orang yang telah mempercayai la ilaha illallah. Maka Nabi SAW dibawa oleh Jibril ke perkuburan Bani Salamah. Lalu Jibril memukulkan sayap kanannya pada kuburan dan berkata, bangunlah dengan izin Allah. Maka bangkitlah seorang putih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Disebut tu tiga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Kemudian Jibril maka kembali orang ke dalam kubur. Mana waktu saya sudah dia ucap tu, dia berkata pada dia, balik semula, masuk kubur balik semula. Maka kembali orang itu dalam kubur. Kemudian Jibril memukulkan sayap kirinya, tadi sayap kanan, sayap kirinya pada kubur sambil berkata, kubur lain pula, bangunlah dengan izin Allah. Maka keluarlah seorang yang hitam wajahnya, biru mata, sambil mengeluh, alangkah celaka, alangkah menyesalnya. Lalu malaikat Jibril berkata, kembalilah sebagaimana semula. Pergi balik masuk kubur. Maka kembalilah orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut keadaan mereka ketika mati. Kita ni akan dibangkitkan menurut keadaan kita ketika kita mati. Ketika kita mati tu kita tengah nak buat apa? Kita tengah duk main ni kan? Adapun ketika kita mati, kita sedang mengingati Allah. Kita sedang berzikir kepada Allah. Kita sedang sembahyang. Kita akan dimatikan mengikut
keadaan kita. Itu maknanya kita selalu minta supaya Allah husnul khatimah, matikan kita dalam husnul khatimah. Dibangkitkan pada hari kiamat menurut keadaan mereka ketika mati. Kan? Okay. Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimuz zunuba hadman. Qalu ya Rasulullah fa in qalaha fi hayatihi hiya ahdamu wa ahdamu. Ajarkanlah kepada orang mati dari kamu la ilaha illallah, kerana kalimah itu dapat menghancurkan dosa-dosa sehancur-hancurnya. Tahdimuz zunuba hadman. Menghancurkan dosa-dosa sehancur-hancur. Sahabat bertanya, itu kalau dia kata la ilaha illallah, diajarkan kepada dia la ilaha illallah pada orang mati. Kalimat itu diajarkan pada dia, diikut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika dibaca ketika hidupnya? Jika dia nak mati dah. Bagaimana kalau dia baca ketika hidup dia? Sepanjang hidup dia selalu baca tu. Jawab Nabi, lebih menghancurkan dosa dan lebih menghancurkan tu. Hiya ahdamu. Hiya ahdamu. Lebih menghancurkan. Nah, lebih baiklah. Mana kita bersedialah daripada sekarang. Kita buatlah banyak. Uhduru mautakum. Nabi sabda lagi. Uhduru mautakum falaqinuhum la ilaha illallah wa basyiruhum bil jannah. Hadirkanlah kamu pada orang-orang mati dan ajarkan kepada mereka kalimah la ilaha illallah dan sabarkan kepada mereka akan masuk syurga. Sebab seorang yang tabah, sabar dan pandai, baik lelaki atau wanita, akan bingung dalam masa dan keadaan itu. Kan sakaratul maut tu. Memang kita dalam bingung. Dan iblis, musuh Allah, sangat dekat kepada manusia di saat itu. Iblis memang sukalah saat tu. Di saat itu ketika akan meninggalkan dunia dan meninggalkan semua kekasih. Dan jangan kamu patahkan mereka dari rahmat Allah. Sebab penderitaan sangat berat dan keadaan sangat hebat. Demi Allah, yang jiwa Muhammad ada di tangannya menghadapi malakul maut lebih berat daripada 1000 pukulan dengan pedang. Menghadapi malakul maut, sakaratul maut dalam satu lebih berat daripada 1000 pukulan dengan pedang. Saya minta tadi cepat sikit, ada urusan sikit. Sekali lah 10-11 5 minit kan. Terjadi di masa Bani Israel, seorang terkenal ahli ibadat dan seorang terkenal pelacur durhaka tiba-tiba mati. Orang ahli ibadat itu, maka Nabi Musa alaihissalam, ni zaman Bani Israel. Tiba-tiba mati orang ahli ibadat itu, maka Nabi Musa diberitahu bahawa ia di dalam neraka. Dan sesudah mati si penerhaka itu, Nabi Musa AS diberitahu bahawa ia di syurga. Yang buat amal ibadah tu duduk dalam neraka. Opposite lah. Ini duduk dalam syurga. Sesudah mati si penerhaka itu, Nabi Musa AS diberitahu bahawa dia dalam syurga. Maka Nabi Musa AS menyelidiki dan bertanya kepada isteri orang ahli ibadah itu, apakah kebiasaan yang ia lakukan? Jawab isterinya, ia selalu beribadah dan kamu telah mengetahui rajinnya beribadah. Nabi Musa AS bertanya, selain daripada itu apa? Selain daripada itu apa? Jawab isteri dia biasa jika akan tidur berkata, sungguh untung kami jika yang diajarkan oleh Nabi Musa benar-benar. Kemudian Nabi Musa AS tanya kepada isteri penderhaka, apakah amalan suamimu? Jawabnya, ia penderhaka. Jawabnya, ia penderhaka semata-mata dan kamu telah mengetahui kejahatannya. Ditanya lagi, selain itu apa lagi? Jawab isterinya, dia sentiasa jika akan tidur membaca la ilaha illallah walhamdulillah atas apa yang telah diajarkan oleh Nabi Musa.
Sebab dia melazimi la ilaha illallah. Cerita pula nak orang alim tadi. Okey. Man qala la ilaha illallah kharaja fi man fihi tayrun akhbar. Nabi bersabda juga, siapa yang mengucap la ilaha illallah yakni dengan iman yang sungguh-sungguh, maka keluar dari mulutnya suatu burung yang hijau dengan 2 sayap putih bertaburan mutiara dan yakut, maka terbang ke langit sehingga didengar dengungnya di bawah arasy, bagaikan dengung lebah sehingga diperintahkan, tenanglah, diamlah. Jawabnya, tidak, sebelum engkau mengampunkan kepada orang yang membaca ini, maka Allah mengampunkan kepada orang yang mengucapkan itu. Lalu burung itu diberi 70 lidah untuk membaca istighfar bagi orang membaca la ilaha illallah itu hingga hari kiamat. Ganjaran dia. Kemudian bila tiba hari kiamat, maka ia menyambut orang yang membaca itu dan memintanya masuk syurga. Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa AS, Nabi Musa berdoa, ya Tuhan, tunjukkan aku pada amal perbuatan untuk mensyukuri nikmat kurniamu ini. Jawab Allah, hai Musa, bacalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa minta tambahan. Maka dijawab, hai Musa, andaikan 7 petala langit dan bumi ini diletakkan di neraca timbangan, kemudian diletakkan kalimah la ilaha illallah di bahagian lawannya, nescaya akan lebih berat timbangan la ilaha illallah itu. Seperti kita baca tadilah. Mana timbangan la ilaha illallah ini lebih berat. Mujahid berkata, 3 perkara yang tidak terhijab daripada Allah. Tak terhijab, tak tersekat, tak tertahan. Iaitulah apa? Keyakinan kepada la ilaha illallah. Tidak ada hijabnya. Mana tak ada sekatan di sana. Itu pertama, iaitulah keyakinan pada la ilaha. Yakin, kita faham, kita yakin, kita sangat-sangat memahami. Kemudian apa lagi? Doanya seorang yang yakin bahawa doanya diterima. Seorang yang yakin dia berdoa, dia yakin doa dia diterima. Tidak ada hijabnya. Kemudian doa orang tua untuk anaknya dan doa orang yang teraniaya terhadap. Ini pun kita selalu dengarlah. Mana tak ada hijab, tak ada sekatan di sana. Itu orang yang percaya kepada la ilaha illallah. Kedua, orang yang yakin bahawa doanya diterima. Dia yakin kalau dia doa dia diterima. Dan ketiga ialah doa orang tua terhadap anaknya, doa orang tua, doa terbaik bapa terhadap anaknya, dan doa orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Seorang sahabat berkata, sesiapa yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya, lalu dipanjangkan bacaannya kerana mengagungkannya, maka Allah akan menghapus daripadanya 4,000 dosa besar. Ketika ditanya, jika dosanya tidak sampai 4,000, diampunkan juga keluarga dan jiran-jiran tetangganya yang Islam. Sampai begitu sekali ya. Sampai begitu sekali. Ya. Okey. Mungkin saya berhenti dulu lah setakat tu. InsyaAllah kita akan sebut ada sikit lagi. Dan tentang ni kelebihan la ilaha illallah ni. Sekadar yang kita tahu hari ini, makna kita amalkanlah dalam kehidupan kita supaya kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja, saya mohon maaf kiranya ada silap salah dan kemungkinan terlalu cepat ya. Insya-Allah
Saya akan sambung sikit lagi nanti tentang apa ni, la ilaha illallah ni, tak habis sikit. Dan selepas tu kita masuk kepada mendirikan solat. Kunci yang kedua iaitu mendirikan solat. Macam mana mendirikan solat? Kan solat gitu je. Solat yang macam mana? Solat yang macam mana ni? Boleh jadi anak kunci ni. Solat yang macam mana? Kita nak tahu solat yang macam mana. Lepas tu yang ketiga itu mencintai fakir miskin. Itulah, ada dua lagi lah kunci syurga. Pertama hari ini ialah la ilaha illallah. Dan yang kedua ialah apa ni, mendirikan solat. Yang ketiga ialah mencintai fakir miskin. Okey. Allah Allah. Ada apa nak share kan? Satu dua. Di sana. Ya. Saya nak kenal ni. Saya tak boleh tunggu. Saya ada urusan. Siapa boleh ni? Siapa boleh ni? Siapa boleh lead baca Yasin? Saya tak boleh, ada urusan. Ini lepas. Kan. Mintalah, tak ada orang ya. Okey dah, saya kawan-kawan sebelah sana ada nak share apa tak? Tak apa Ustazah nak tak apa. Ya. Terima kasih banyak. Doa. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita nak guna Asmaul Husna. Ilahana ya Allah. Ilahana ya Allah. Ya Wahhab. Wahai Allah yang maha memberi. Ya Wahhab. Wahai Allah yang maha memberi. Ilahana hablana afiyatan fi abdanina. Wasa'atan fi arzaqina. Wa barakatan fi a'marina. Wa hablana lazzatal ma'arifati wasyuhudi li arwahina. Hatta nabdhul an-nafs wal nafis bila 'iwadin wala gharadin illa wajhakal karim ya Wahhab ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jismani kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jismani kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesihatan pada jismani kami. Luas rezeki kami, berkat pada usia kami. Anugerahkanlah kami kelazatan ma'arifat serta penyaksian dengan mata hati kami sehingga kami mampu mengorbankan jiwa dan menyumbangkan semua yang bernilai tanpa mengharap balasan dan mengarah kepada satu tujuan kecuali demi-Mu ya Allah, demi wajah-Mu yang maha mulia. Wahai Zat yang maha pemberi, yang maha penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini cenderung kepada kesesatan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan anugerahilah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Kerana sesungguhnya Engkaulah maha pemberi. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk mata hati kami. Dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga salawat dan salam disampaikan kepada Rasul kami, cahaya kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Okay. Terima kasih.